Bulan puasa pun kena kacau. Kalau kau nak dengar cerita dia macam mana, so let's go. Let's go. Trap money penny. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Tuan Kesina. Semenjak online class ni, kemalasan dia tu nak buat video tu memang tinggi. Jadi sebab dah lama tak buat cerita-cerita macam bad story pula. Betul ke? Cerita-cerita seram ni, suaranya akan ceritakan beberapa kisah, okay? Iaitu kena kacau waktu bulan puasa, ada benda misteri siapa yang alihkan benda tu, and bilik tetamu yang dikacau. Yang kena kacau dia abang ayah. So, tanpa membuang masa, jangan lupa kepada like, subscribe, comment, so let's go. Okay, jadi cerita pertama ni kita mulakan dengan gangguan bunyi. Betul lah. Gangguan bunyi waktu bulan puasa. Lepas tu ke misteri dan juga bilik tetamu yang kena kacau lah abang Yaya yang nombor 2 tu. Cerita dia macam ni, pasal bulan puasa dulu okay, cerita dia macam ni. Waktu tu lagi seminggu je dah nak raya. And then my family ni dengan family nenek Yaya ni, kita orang plan nak buat kuih tak nenas. Waktu tu memang semangat lah, feel dah nak raya. Lepas tu kita buat kuih sama-sama kan dekat ruang tamu. Waktu tu kita orang petang lah, dalam pukul 5 ke 6 macam tu. Okay, Yaya, waktu tu Yaya berhadapan dengan nenek Yaya. Belakang Yaya ni ada satu pintu bilik pakcik Yaya lah. Dalam bilik tu memang tak ada siapa, gelap. And then pintu tu terbuka. Bila Yaya tengah sibuk buat tak nenas tu kan, tengah gentel, tiba-tiba Yaya ada dengar satu muzik tradisional yang selalu dimainkan dekat sekolah, yang macam ting ting ting, bunyi gamelan. Memang dah ada motor terang. Okey. Bunyi gamelan yang macam ting 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 ting. Tak tahu lah bunyi dia macam mana. Bunyi dia macam ni. Bunyi dia macam tu. So, waktu tu dah nak dekat senja kan. Saya pun rasa macam, saya tanyalah mama, Astaghfirullahaladzim, kenapa PKP ni kau keluar? Okay, tak apa. So, saya tanya mama Ayah kan, ada dengar macam ada lagu tak? Lepas tu mama Ayah katalah tak ada. Waktu tu mama Ayah dekat sebelah Ayah, belah kiri. Ni semua pakcik-makcik Ayah, adik Ayah, and depan tu nenek Ayah. So macam okay, memang dengar dekat belah kiri ni, dekat betul-betul kat belakangnya macam bunyi lagu tu. Seram lah je. Lepas tu waktu tu ya macam maybe usnuzan lah, maybe sebab senja kan benda tu pun keluar. Tapi bulan puasa, so dia macam nak kata jiran main, takkanlah sampai kuat macam tu. Sebab bunyi tu memang kuat gila. Sampai sekarang lah tanya benda tu datang dari mana kan. Okay, so tak apa, kita move on pula. Kita ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni terjadi waktu bulan puasa juga. Waktu tu ada sahur, lagi 30 minit dah nak azan subuh. Lepas tu ya pun pergilah tandas kan. Dah sahur apa semua, ya pergi tandas. Ya buang hajat lah, buang apa-apa benda nak buang dalam tandas tu. Macam tengah buang tu, tengah khusyuk buang tu, tiba-tiba ada orang bagi salam. Bunyi suara perempuan bagi salam macam Assalamualaikum. Tapi memang sayu gila lah, macam Assalamualaikum. Tapi 3 kali Assalamualaikum. Lepas tu kali yang ketiga, first tu normal lagi, Assalamualaikum dia. Kedua Assalamualaikum okey lagi. Dan yang ketiga ni pelik sikit, Assalamualaikum. Kom dia tu macam dari dekat tiba-tiba jauh. Dia macam dekat jauh. Lepas tu benda tu dengar dekat telinga kiri ya. Lepas tu apa terus pandang situ kan, sebab tengah duduk kan. So saya pandang situ, macam nak jawab ke tak, sebab dia memang 3 kali bagi salam. Lepas tu bila Ayah keluar je bilik, Ayah tanya mama Ayah. Waktu tu mama Ayah dekat ruang tamu dengan abang Ayah. Lepas saya cakap lah, ada orang bagi salam ke tadi?
nenek ke apa ke kan. Sebab nenek kan suka datang rumah. Memang setiap kali datang rumah lah. Nak bagi makanan ke apa kan. Lepas tu mama ayah pun kata tak ada siapa pergi dapur tadi. Saya pun macam okey, tak apa. Lepas tu petang hari yang dikacau tu, bagi tu mama ayah. Mama ayah kata tak ada apa lah. Tak ada apa lah sangat kan. Yang kena saya bukan mama. Okey. Okey. Kisah yang tu kisah kedua. Kisah ketiga ni adalah kisah terakhir kena kacau waktu bulan puasa 2020. Kisah terakhir ni dia ekstrim sikit. Dia tambah dengan bunyi-bunyi anjing. Bunyi anjing. Waktu tu pukul 1 pagi. Remaja biasanya tidur lambat. Kadang-kadang tak tidur. Cerita dia macam ni. Waktu tu remaja kan suka tidur lambat kan. Jadi yang ingat dalam pukul 1 macam tu, dia tengah tengok phone lah. Tengok phone kan. Tengah main phone. Tiba-tiba ya ada dengar suara nenek ya panggil nama ya. Nama ya kan Tuan Kisina Tira kan. So family kita orang panggil Yaya. Family Yaya panggil Yaya ialah Yaya masuk dengan Tira and Kak Ya. So nenek ya ni selalu panggil nama ya Tira. So tiba-tiba ya dengar nenek ya panggil Tira. Tira 3 kali juga. Lepas tu ya macam pukul 1 pagi dia tiba nenek panggil. Apa ke tidur kan? Macam pelik. Selalunya nenek yang panggil dekat tembok luar rumah. Dia akan jerit lah. Selalunya memang dengar. Kalau nenek yang panggil nama dia, saya dengar. Tapi kali ni macam pukul 1 pagi nenek yang panggil nama dia apa. Gila ke? Lepas hilang je suara ketiga tu, tiba-tiba ada bunyi anjing jiran ya. Dia bunyi macam tapi memang lama gila. Dia macam macam bunyi anjing yang nampak benda tu. Waktu tu macam meremang lah. Najur dah lah bilik gelap. Lepas tu nenek panggil pula. Tapi ia rasa memang bukan nenek. Sebab nenek takkan keluar pukul 3 pagi. Melainkan nenek call rumah. So bila dia panggil, lepas tu bunyi anjing. Oh my god, it's amazing. Okay, next story adalah pasal misteri. Kejadian dia waktu bukan bulan puasa. Saya tak ingat bulan apa. Lepas tu dia ada 2 kisah. Waktu bukan bulan puasa dengan yang baru terjadi tadi. Okay, baru terjadi pada hari ni berapa hari bulan ni? Ni berapa bulan? Hari ni 31 Januari. Baru senja waktu tu jadi waktu senja. Okay, cerita pasal yang waktu bukan bulan puasa tu. Waktu tu family kita orang kan dah habis makan malam. Dan sebelum tidur, mama ayah ni akan buang lah makanan macam dah nak habis kan. Macam tinggal bawang ke apa kan. So mama ayah pun buang lah. Waktu tu adalah sikit ayam yang dah, orang cakap apa ayam yang dah dipanaskan lauk semalam. Takkan nak makan lagi kan. Nanti kan ada mikroorganisme. Gara-gara. Okay, waktu tu mama ayah buang. Mama ayah waktu tu masak ayam masak merah. So mama ayah buang pukul 1 pagi ke pukul 12 pagi macam tu. Bila dah buang tu, memang mama ayah dia takkan ngigaunya lah kalau buang makanan yang dah lama. So mama ayah pun buang ke dalam tong sampah. Lepas tu keesokan harinya mama ayah ni selalu bangun subuh. Lepas tu mama ayah kan masak waktu subuh. Waktu subuh tu mama ayah tengok dalam tong sampah tu ayam tu dah tak ada. Pelik kan? Ayam tu dah tak ada. Memang clear. Memang tu sampah tu memang ada tu sampah je. Dalam tu tak ada apa-apa isi. Ada mama ayah pun pelik lah. Mana perginya ayam tu semalam? Lepas mama ayah tiba-tiba yang terdetik mama ayah nak tercari mana pergi ayam tu. Lepas tu mama ayah pun pergilah tengok belakang box dekat tepi sinki tu. Belakang box tu memang tak ada siapa lah guna. Melainkan laluan cicak. Lepas tu bila mama ayah tu tengok, rupanya dekat belakang box tu ada ayam-ayam, sisa-sisa ayam. Tapi penutup tong sampah tu tertutup. Jadi siapa yang alihkan penutup tu? Jadi siapa yang alihkan ayam tu dekat belakang box tu? Waktu subuh. Nak kata Cik T tu je Cik T tu Cik Tikus. Tikus, kau tahu tikus? Nak kata tikus, mestilah dia jatuhkan
penutup tong tu, ataupun dia jatuhkan macam kuah ke apa kan. Ni memang tak ada kuah langsung, ada semua ada dekat belakang box tu. So Mama Ayah apa pelik, Mama Ayah ada snap gambar waktu tu, memang real lah dekat belakang box. Tapi gambar tu memang dah lama, memang delete dah kan. So tak dapat nak tunjukkan korang. So dia macam jadi tanya sampai sekarang, siapa yang alihkan ayam tu daripada dalam tong sampah ke belakang box tu. Macam pelik lah. Okay, cerita misteri kedua ni yang terjadi tadi tu. Okay, waktu ni Ayah tengah mandi. Ni dia macam benda tu sambung Ayah bercakap. Okay, waktu tu Ayah tengah mandi, tengah usyuk-usyuk mandi, shampoo, rambut apa semua. Mama Ayah apa katalah, Tira cepat sikit, Ancik nak berak. Ancik tu adik Ayah yang dia buat react story hari tu kan. Mama Ayah kata macam ni, Tira cepat sikit, Ancik nak berak tu. Mama bagi masa kat kau 10 minit. Lepas tu Ayah ni pun cakap lah, okey Mama. Lepas tu Ayah pun kira dah boleh 1 kan. Dia kira macam 1, 2, 3 sampailah 207. Okay, 207. Waktu tu dah nak siap mandi. Dah sampai 207 tu ya stop jap. Sebab nak tutup pipe, tutup ni shower tu. Lepas tu tiba-tiba ada dengar suatu bunyi suara yang sambung nombor tu. Bunyinya macam ni, 208, 209. Lepas tu ya macam tangan still dekat shower tu, tempat pusing shower tu. Macam siapa gila. Lepas tu dia pun beranikan diri, dia cakap dah habis lah. Lepas dia tutup, secara tiba-tiba dia kata macam sayu lah suara dia. Macam dengar ke tak dengar, macam tu lah. Dia kata macam ni, dah habis ke? Tak ada suara pula aku. Dah habis ke? Dia macam terbuka pintu toilet, ambil tuala, lap-lap, lepas tu terus belah. Lepas tu saya tanya kat Mama Ayah, tadi siapa kat dapur? Kan? Sebab pintu bilik Ayah ni, depan dia buka je pintu terus nampak sinki. Biasanya kalau diorang kat sinki dia, diorang akan bunyikan suara macam macam tu lah. So lepas tu Mama Ayah pun katalah, tak ada siapa pun kat sinki, kat dapur ataupun kat dapur lah. Lepas tu dia macam okey, itulah lain kali jangan mandi waktu senja. Okay, so itu adalah pasal kisah bunyian di waktu bulan puasa dan juga misteri yang tidak terungkai sampai bila-bila. Dan akhir story adalah pasal bilik tetamu. Are you ready guys? Bilik tetamu ni mungkin akan terjadi dekat korang kalau korang tidak tidur dengan harmoni. So let's go. Jadi kisah terakhir dia macam ni. Benda ni terjadi dekat abang Ayah dan juga kawan-kawan dia. Waktu tu ada 3 orang, abang Ayah, kawan dia pertama, kawan dia yang kedua. Kan? Okay. Waktu tu abang Ayah dan kawan Ayah ni dia dapat satu panggilan daripada sekolah menengah asrama dekat Kuantan. So memang dekat gila dengan college abang Ayah. Jadi dia dapat panggilan tu macam nak bagi program lah ke apa benda kan. Jadi abang Ayah dengan kawan-kawan dia pun decide macam okay, why not kan, kita pergi bagi diorang ceramah kan. Sebab diorang kan alim. Jadi diorang pun gerak malam dan sampai pukul 11 malam. Lepas diorang dah sampai tu, diorang jumpa satu cikgu ni, yang cikgu tu dia ajar bahasa Jerman. So diorang pun panggil cikgu tu cikgu Jerman. I don't know why, tapi pelik betul dah mungkin. Bila dah diorang sampai tu, cikgu Jerman tu pun sambutlah diorang macam Assalamualaikum, selamat datang. So bila dah sampai tu, dalam dah pukul 11 tu sampai, cikgu tu pun ajaklah diorang berborak dulu sebelum diorang nak bagi bilik untuk diorang berehat lah, supaya esoknya boleh bagi ceramah dekat murid-murid diorang. So bila waktu tengah dah ajak masuk sekolah tu apa semua, diorang ajaklah borak kan. Diorang mula ajak berborak pasal benda-benda yang agama semualah. Pasal benda apa syariah apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba cikgu Jerman tu pun ajak berborak pasal benda-benda yang mistik. Lepas tu abang Ayah pun macam layankan je lah, padahal mata dah ngantuk pukul 11. Ajak berborak apa gila, nak tidur esok ada ceramah. Lepas tu bila dah habis ceramah semua, cikgu tu pun tunjukkan satu bilik ni dekat diorang untuk diorang berehat. Bilik tu ialah bilik tetamu dekat sekolah tu,
Dan ceritanya bermula daripada Abang Yaya ni waktu on the way nak pergi ke bilik tetamu tu, Abang Yaya ada rasa, sebab Abang Yaya ni kan boleh scan. So Abang Yaya pun adalah rasa something dekat dalam bilik tetamu tu yang dia dapat scan yang ada lembaga putih. Macam tu lah. Lepas tu bila dah rasa something dekat macam ada lembaga perempuan warna putih tu, Abang Yaya ni tak nak bagi tahu kawan-kawan dia sebab tak nak bagi kawan-kawan dia macam takut lah kan. So Abang Yaya pun ingat tak nak bagi tahu dia orang. Rupanya dia orang pun kena kacau sekali. So kan ada 3 orang tadi kan, Abang Yaya, Abang Yaya yang pertama dengan kawan Abang Yaya yang kedua. So salah satu daripada 2 orang tu dia kena kacau. Seorang lagi selamat. Okay, cerita Abang Yaya dulu Abang Yaya ni waktu dia dah rasa ada benda tu, Abang Yaya ni pun pagar lah katil dia. Waktu tu katil dekat situ semua katil-katil single, bukan katil queen ke apa. Lepas tu bila Abang Yaya dah nak baring tu, Abang Yaya pun macam dah rasa tak sedar hati. Jadi dia pun pagar lah katil dia tu. Dia tak pagar kat katil untuk member dia sekali. Dia pagar kat katil dia sendiri saja supaya dia rasa selamat. Member dia lantak lah kan. Macam tu lah. Waktu dia tengah pagar tu, dia waktu dah nak on the way tidur lah kan, Abang Yaya ni dia tidur mengiring. Bila tengah tidur mengiring, dia dah nak mata terlelap tu, tiba-tiba benda tu datang Najwa. Benda tu datang secara merukuk. Dia merukuk macam korang sujud kan? Sujud pula. Korang merukuk, lepas tu pandang tepi. Gitu. Merukuk pandang tepi. Lepas tu memang macam bertetapan mata. Lepas tu Abang Yaya pun macam baca apa-apa surah ke apa kan. Lepas tu benda tu pun hilang. And malam tu juga salah satu daripada kawan Abang Yaya ni kena kacau. Abang Yaya nampak dia macam apa ni, korang tahu tak ada satu cerita tu yang dia baring kat atas katil, tiba-tiba badan dia ke atas. Waktu tu kalau Abang Yaya tu badan dia ke atas, tapi kreatifnya dia waktu tu dia boleh tahan kaki dia dekat ujung katil. So tak adalah macam badan dia terus ke atas kan. Dia rasa macam badan dia ke atas tapi badan dia tak ke atas. Macam tu. Lepas tu keesokan harinya, lepas tu kan Abang Yaya dengan kawan dia pun kejut sama. Diorang dah tak tahan, diorang pun keluar pergi mamak dekat berhampiran dengan sekolah menengah asrama tu. Diorang stay situ sampai subuh. Bila dah stay situ sampai subuh, Abang Yaya pun kata lah, macam mana ni kan, nak bergerak ke tak balik ke sekolah tu. Lepas tu kalau Abang Yaya ni pun kata gerak je dulu, better gerak lah sebab yelah orang dah bagi amanah nak bagi suruh program kan. Jadi Abang Yaya pun decide dengan kawan dia untuk pergi ke college tu balik. Lepas tu Abang Yaya pun waktu dah on the way pergi college tu, waktu tu dah subuh. So dah rasa selamat lah sikit kan, azan subuh apa semua. Lepas tu dia pun bagilah ceramah pagi tu. Bila dah nak balik, cikgu Jerman tu tadi tu tanyalah dia orang, bilik tu okey tak? Lepas tu Abang Yaya macam senyum, pandang sesama dia orang macam tak tahu apa ni kan. Lepas tu Abang Yaya ni kawan dia kata okey, bilik tu okey je, tak ada apa-apa gangguan pun. Lepas tu cikgu Jerman tu pun katalah okey, kalau macam tu boleh datang lagi. Lepas tu Abang Yaya pun macam baiklah, kita orang boleh gerak dulu kan. Macam tu lah dia punya action dia tu kan. Lepas tu diorang pun belah, diorang balik lah kat college diorang tu dan tinggalkan sekolah menengah tu sendirian di situ. Dan sekolah tu jugalah pernah Abah Yaya suruh yang masuk situ. Lambat lagi kalau dengar cerita macam tu kan. Sebenarnya benda tu ada je dekat mana-mana, cuma kita je yang tak nampak dengan mata yang kasar. So moral of the story, korang ni sebelum nak tidur malam ni ke malam esok ke, ataupun dah nak tidur ni, korang basuhlah kaki, baca doa sebelum tidur. Okay, so guys, tu je video untuk kali ni. Mungkin video kali ni tak best, mungkin best. Kalau korang suka, korang jangan lupa tekan button like, subscribe and comment. And stay safe everyone. Duduk rumah elok, jaga SOP. Ya, harap korang semua sihat. Okay, bye, jumpa di next video. Ciao. Assalamualaikum.